aku dah tonton 4 episod pertama Moon Knight. Hai, selamat kembali ke Buzzpop TV. Saya dapat tahu yang bahawasanya kawan baik kita Nik Nazrul Iskandar telah menonton 4 episod pertama Moon Knight. Dia dapat tonton awal. Aku punya cakap, oh Moon Knight tak keluar lagi. Sekali tengok dia dapat tonton awal. Aku macam, ya Allah. Sekarang betapa jealousnya saya sekarang sampai aku pun nak tahu sedikit apa yang sebenarnya Moon Knight. So, sekarang ni, aku nak tanya kau, apakah reaksi satu ayat kau setelah menonton 4 episod pertama Moon Knight yang orang lain tak boleh tengok lagi? Termasuk aku. Aku tak dapat tengok. Teruskan. Sedih, tak nak kawan kau. Teruskan. Reaksi satu ayat aku adalah Moon Knight bukan Batman MC. Aku memang tak puas hati betul bila orang buat lawak bodoh macam alah Moon Knight macam Batman kan, alah Moon Knight Batman MCU kan. Aku macam actually it's feeling dia, cara dia punya mistik elemen mistik tu lebih macam Spawn. Kalau korang ingat Spawn daripada HBO Go pada tahun Spawn ya? Epic gila. So aku agak terasa sebab aku yang first kali cakap Moon Knight ni macam Batman MCU kan. Aku tapi tak apalah, aku maafkanlah. Aku akan tengok sendiri. Tetapi ada orang kata bahawasanya Moon Knight ni akan lagi 4 orang kawan dia akan datang kan. Mars, Jupiter, Mercury, Venus kan. Kan dia akan hukum dengan kuasa bulan. Siapa faham Yes, aku harap selepas siri ni habis, orang bukan saja cakap Moon Knight bukannya Batman MCU, tapi juga Moon Knight bukannya Sailor Moon. Best apa dia cakap, dengan kuasa bulan akan menghukummu. Terus Konsu, dewa tu datang ketuk kepala dia. Kau tak pakai skirt lah bodoh. Aku tahu lah nama dia Satria Bulan kan, tapi dia tak datang langsung dengan Sailor Moon. Okay guys? Okay, seterusnya, apakah 4 perkara hebat yang kau alami setelah menonton 4 episod pertama Moon Knight? Moon Knight, an origin story. Okay Nick, apakah tentang Moon Knight yang membuatkan ia ni lain daripada siri-siri MCU di Disney Plus setakat ini? Apa yang unik sangat Moon Knight ni? Dia tak macam Batman, dia macam Sailor Moon. Tapi apa unik pasal dia ni? Cuba cerita sikit. Satu benda yang korang semua kena ingat je, semua siri Disney Plus tahun lepas yang korang tonton dekat Disney Plus Hotstar tu, dari WandaVision lah, kepada Falcon and Winter Soldier lah, kemudian Loki dan juga What If, semua tu adalah tentang watak-watak yang kita dah pernah tonton dalam filem. This is the first Disney Plus show about a hero yang kau tak pernah tonton lagi sebelum ni. So effectively, pada aku lah musim pertama ni yang ada 6 episod, it is really about an origin story of a hero. Dia macam kau pergi balik ke 2008 and kau tonton Iron Man for the first time. So macam kau belajar world building Moon Knight, kau belajar siapa watak Moon Knight ni, and then kau belajar tentang dia punya allies, dia punya enemies, and then dia punya pantheon. It's pretty cool lah. Dia macam it's going back to 2008 and then starting back again in the MCU. And pasal it's a origin story, dia macam tak banyak linkage kepada anybody else in the MCU. Tak ada tiba-tiba kau dekat London macam kau tengok Eternals, lepas tu tiba-tiba ada Iron Man punya, ada orang buat Iron Man dah mati punya graffiti lah apalah. It doesn't feel like any other Marvel story before this on Disney Plus, because this is an origin story about first time kau jumpa hero. Nampaknya aku pun teruja jugalah sebab ini perkara yang baru yang MCU ingin mengenekahkan pada kita. Superhero yang kita tak tahu asal usul sebab tak pernah ada dalam movie adaptation. So satu benda aku tahu, nak tanya, kalau ada berlainan dengan WandaVision dengan juga Falcon Winter Soldier ke apa ke, adakah dalam ni akhirnya kita akan dapat Mephisto? Muka aku serius ni bro, serius ni, kau tengok muka aku serius je. Kalau kau fikirkan tentang setan di dalam ancient Egypt ataupun Mesir kuno, it would be Anubis lah kan? Anubis tu dewa bro, dia dewa jaga neraka bro, dia bukan setan tu akan masuk neraka bro, lain bro. Ya, okay. Aku tak boleh review spoilers lah, tapi alamak, tak boleh Maybe. Ayalah buat. Bahaya betul lah ni. Kau jangan bagi teori Brazil kau kat sini. Okey, baiklah.
kau tengok trailer Miss Marvel hari tu pun kawan dia ada Thanos. Itu pun aku rasakan Mephisto adalah apa? Incarnation untuk setiap ni. Kan? Setiap setan yang ada. Perkara hebat nombor 2, Identity Crisis, Oscar Isaac. Okey, adakah Oscar Isaac berjaya menjiwai watak yang mempunyai 4 identiti berlainan? Untuk penonton di rumah yang tidak arif, basically Adiwira Moon Knight ni dia ada masalah ataupun dia mengalami satu mental illness ya, iaitu dissociative identity disorder. So dia dalam hidup dia ada 4 identiti berlainan, iaitu Mark Spector, seorang pembunuh upahan dan mercenary, dan Stephen Grant, seorang store clerk di museum Egypt, seorang loser. And then kau ada Khonshu, the god of the moon, daripada ancient Egypt, dan juga seorang pemandu taksi, dan yang kelima adalah Mr. Knight. So basically bukan 4 tapi ada 5 dalam siri ni. So far lah based on the 4 episode yang aku tonton, kita baru nampak 4 daripada 5. And hopefully the last 2 episodes tu maybe akan lebih yang terakhir. But at the end of the day lah, the key thing is this. Bila aku dengar Oscar Isaac was cast untuk role ni, aku agak teruja lah, because pada aku Oscar Isaac is a good actor, and tunjang di series depends solely on the shoulder of Oscar Isaac. Satu 4 watak. Macam mana tu? Macam mana? As the 4 episodes unfold, kau mula percaya bahawa Oscar Isaac adalah Stephen Grant. Kau mula percaya bahawa Oscar Isaac ialah Mark Spector. And then kau mula tertanya, like, adakah dia juga Mr. Knight? Adakah dia juga Jack Lockley? Dan adakah Khonshu tu sebenarnya hanya dalam kepala otak dia? It's a real mindfuck punya series lah. Macam kalau korang pernah tonton Fight Club, yang di mana Edward Norton dan dia punya dissociative identity is Brad Pitt. Jadi lebih kurang sama lah. Kau nampak dia beracau, bercakap dengan diri sendiri. Kau nampak dia bergaduh dengan diri dia sendiri dalam mirror. Just like macam kan kalau kau ingat Green Goblin daripada first Spider-Man film, William Dafoe bergaduh dengan William Dafoe. Oh, itu memang terbaik. This is the same vibe tu. The same vibe. Kau Oscar Isaac tengok dalam cermin dia punya another image, lepas tu dia orang bergaduh. It's like epic. This series would not work if it wasn't for Oscar Isaac. Wow, so nampaknya memang menarik betul Oscar Isaac ni ya. So macam kau cakap, dia adalah tunjang kepada series ini, seperti mana Pedro Pascal adalah tunjang kepada franchise Star Wars. Dia berat dia pikul tu. Aku rasa Oscar Isaac ni berat, satu lagi benda yang berat juga dipikul Star Wars pun dia terpikul juga untuk sequel kan. Perwatakan Oscar Isaac ni menjadi ialah pilihan dia untuk make one of the identity British, iaitu Stephen Grant, the museum shopkeeper tu. Dalam komik dia adalah seorang jutawan yang based in Hollywood, tapi dalam adaptasi Marvel ni dia decided to make Stephen Grant a loser, bukan jutawan, lepas tu seorang English. So bila dia jadi Stephen Grant, dia cakap dengan English accent. Tapi bila dia tukar jadi Mark Spector, dia cakap dengan American accent. So that really help differentiate the characters easier. Untuk kau macam perasan, oh ni Steven, oh sekarang Mark, oh Steven balik, lepas tu sekarang Mark. So it's a small change from the source material, tapi I appreciate it because dia buatkan kau lagi senang nak terjerumus ke dalam dunia 4 identity ni and keep track of sekarang Steven ke Mark ke Khonshu ke Jake ke Mr. Knight. It's pretty gila lah to see it play out throughout the 4 episodes. So maksudnya sekarang kau cakap ada 4 personality dah ditimbul. So personality yang kelima yang tak timbul tu Khonshu lah kan? Ke siapa sebenarnya? Aku tak spoiler. Okay. So itu adalah spoiler. Mungkin Mephisto, kita tak tahu Mephisto hidup dalam dia. Sebab tu tak keluar lagi. Okay, so betul lah teori Brazil kita ni yang bahawasanya itu adalah Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars semua dalam satu badan. Dia dah bersatu dalam dia bro. Yang kelima tu Sailor Jupiter lambat sikit. Macam mana aku tahu benda-benda macam ni sebab masa kecil aku start Dragon Ball dengan Sailor Moon je. Baiklah. Okay, kita ke perkara hebat yang ketiga. A hero is only as good as its villains ya. So, Arthur Harrow, villain yang padu.
So bagaimanakah lakonan Ethan Hawke sebagai antagonis Arthur Harrow dalam series Moon Knight ini bagi 4 episod yang pertama? Apakah pendapat kau? Adakah villain ni macam setadi Joker dalam The Dark Knight? Ataupun macam villain-villain macam Thanos dalam Marvel? Apakah pendapat kau? Alright, so ada banyak spekulasi tentang watak Arthur Harrow ni dan identiti sebenar dia sebagai villain dalam siri ni. And setakat ini, semua video dekat YouTube semua salah. Semua yang cuba Google, cuba wiki, siapakah Arthur Harrow? Arthur Harrow ni seorang saintis yang dalam satu isu je lepas tu dia mati lah apalah. Dia orang guna je nama Arthur Harrow. Seperti biasa, Marvel bila mengadaptasikan benda, dia orang gabungkan 2-3 watak jadi satu. So misteri siapakah ataupun apakah identiti sebenar Arthur Harrow ni pada aku is pretty exciting. And I can't wait for you guys to figure out siapakah dia sebenar. I feel like it adds another layer kepada mitologi Moon Knight, adaptasi daripada komik menjadi siri TV. And dia buat aku tertanya, adakah ada banyak lagi orang macam Arthur Harrow ni? Because the idea alone, bila kau dapat tahu dalam episod kedua ke ketiga, kau macam what the fuck? So maksudnya selama 20 tahun ceng. Aku tak boleh spoiler, tapi pada akulah pemilihan Ethan Hawke ni pun pretty kelakar juga pasal dia sebenarnya jiran Oscar Isaac dekat Hollywood. Lepas tu masa Oscar Isaac jumpa dia kat kedai kopi ke apa, macam kau nak berlakon MCU tak? Aku tengah ada projek ni, kau nak job? Macam kelakar gila tu. Macam orang terlekat dengan pandemik, lepas tu jumpa kat kedai kopi macam kau nak job tak? Kau nak job MCU tak? And this is the first project yang Ethan Hawke as an actor took on without reading anything, without reading any script. Pasal dia kancing dengan Oscar Isaac. So walaupun it was funny how he got the job, aku rasa he really made the role his own. And yes, memang dia, bila kau nampak dia go toe to toe, Ethan Hawke, Oscar Isaac memang menjadi memang Mamat romcom dulu, Before Sunrise, Before Sunset, lepas tu berlakon indie, Uma Thurman. So Ethan Hawke ni dah lama berlakon kat Hollywood, and it's good to see a Hollywood legend dapat job sama sekarang. Kau tak silap aku, Ethan Hawke ni kan yang cakap dia tak nak berlakon dalam superhero movie, tapi tak sepasal dia nak berlakon. Kenapa bro? Tiba-tiba dia pula cakap aku tak nak berlakon apa-apa superhero movie . Sekali bila member jiran sebelah kau cakap aku dia job cerita superhero. Kenapa bro? Kenapa dia tak sampai bertukar prinsipnya? Adakah sebab pandemik dia nak duit cepat ke? Ataupun dia ada alasan lain? Dia kata aku tak jadi superhero, aku jadi villain sebab tu aku suka, aku boleh pukul hero. Adakah itu sebabnya ni? Ke ada benda-benda lain yang buatkan dia mengubah prinsip dia? Kalau aku sarkastik, aku cakap dia tak ada job. so dia tak ada job. Dia perlukan duit. Tapi that aside lah, I feel Moon Knight is different from any Marvel series atau movie yang kau pernah tonton sebelum ni. Moon Knight is very unique. I think it stands in its own light lah, you know. And aku rasa sebab tu Ethan Hawke teruja dengan projek ni. And dia rela menjadi villain in a superhero series. Walaupun dia kata he will never do a superhero movie kan. So I guess this is not really a movie, tapi throughout that 4 episodes, it really felt like I'm watching extra long movie cut into 4 pieces. Dia punya pacing from like episode 1 to episode 2 to episode 3 really feels like a movie. And like the stakes keep increasing. Dia macam kau ada cliffhanger ending lah. Betul, alamak, kena tunggu lagi seminggu. Aku tak payah tunggu pasal aku dapat preview episode. Cakap jangan ulang ni, jangan ulang. 7 hari in between episodes kan, korang mesti lah babi tak sabar. Stress aku. So untuk 4 episod pertama ni, kalau buat live, kau kena senyap lah, tutup mulut semua. Kita berteori Brazil, betul tak betul kau senyap kan, tak ada reaction kan. Tak apa, seksa. Aku tu seksa. Aku akan buat banyak bet. Jom kita Jollibee bet. Lepas tu tengok siapa yang aku makan. Satu lagi, maksudnya bila kata teori Brazil, orang-orang lain, YouTuber lain semua salah pasal Arthur Harrow, ini buatkan aku lagi teruja tau. Sebab when you say like that, when we do our live, all the teori Brazil will eventually go to laut bro. So aku macam tak apalah, Ethan Hawke is Ethan Hawke lah. So lagi satu aku rasa pengajaran kita boleh dapat kat sini, jika kau nak job dekat Hollywood, kau beli rumah sebelah Oscar Isaac, lepas tu selalu gaduh dengan dia. Bila selalu gaduh dengan dia, senang kau nak bergaduh dalam movie, aku rasa lah.
So gaduh, kau boleh gaduh dengan aku. Oh, bagus. Betul. Okey, tanpa buang masa, mari kita ke perkara hebat yang keempat. Okey, The Ennead, mitologi Mesir. Baiklah, memandangkan Munat ni menggunakan mitologi Mesir as dia punya foundation. So, adakah mitologi Mesir kuno ni sebenarnya dipaparkan dalam siri Munat ni ada betul-betul tulen dan otentik? Bukannya dia saja-saja buat ubah banyak-banyak sampai orang Mesir pun bengang. Sampai Fir'aun pun akan keluar dari kubur dia tanpa aku bukan macam tu lah. So, apakah pendapat kau? Otentik atau tidak? Well, aku rasa produksi ni nasib baik kerana dia punya director dan showrunner adalah Mohamed Diab, seorang director daripada Mesir himself. So, kau dapat rasa how authentic this project is. Dia tak rasa macam authentic buat-buat macam Eternals. You know, this one you literally get an Egyptian. Just like how masa Shang-Chi, you get the people yang kerja dengan Jackie Chan untuk buat kau punya, you know, Hong Kong homage. So aku rasa MCU ni is getting better and better lah at making at signing on the perfect people. Contohnya dalam project Miss Marvel, dia orang ambil seorang documentaries daripada Pakistan to talk about second generation Pakistani American life di Amerika. So aku respect Kevin Feige dan Marvel Studios for signing up the actual talents daripada negara-negara tersebut untuk mengembangkan projek ni supaya dia feel authentic. Satu lagi benda yang aku suka tentang siri ni adalah the fact yang dia membawa persoalan tau. Pasal kalau kau fikir dalam MCU, sekarang dah phase 4, kita dah ada the Norwegian gods ataupun the Viking gods, iaitu Thor, Odin. And then soon kita akan ada the Roman ataupun Greek gods, iaitu kita akan nampak Hercules, kita akan nampak Zeus dalam Thor Love and Thunder. And then Eternals pun dah ada sejak zaman dulu. So bila tiba-tiba kau masuk Mesir ni, kau jadi persoalan, maksudnya adakah mereka ni sebenarnya dewa ataupun mereka ni hanya manusia yang berteknologi terlalu terror sampai manusia anggapkan mereka dewa macam Thor dan Odin lah. Ataupun adakah mereka ni dah pernah jumpa dengan Eternals? Macam banyak gila persoalan tau selepas kau tonton 4 episod ni. Bila kau jumpa The Ennead, iaitu dewa-dewa Mesir di bumi, dia ada film macam Shazam macam tu. Macam, so diorang pernah jumpa Thor ke? Diorang pernah jumpa Odin ke? Ataupun adakah Eternals pernah bertembung dengan diorang? It creates more questions than answers. Yang aku harap hopefully episod 5 dan 6 akan menjawab, ataupun maybe kita akan dapat post credit ke macam Thor pernah lepak minum dengan Khonshu ke. I think I would love to see that, man. I would love to see that. Aku tertarik sebenarnya, macam aku cakap kan, semua dewa-dewa ni dewa betul-betul ke ataupun makhluk yang ada teknologi biasa kan. So kalau macam tu mesti ada satu ultimate god kan dalam MCU ni. So adakah One Above All akan buat appearance dalam Moon Knight kenapa kau pegang janggut kau ni? Apa benda ni? Mesti spoiler tak ada cakap ni. Tak adalah. Aku rasa One Above All takkan ada dalam siri ni. Tapi it creates an important question. Pasal Eternals dah go back to the beginning of time on Earth. And then dia dah tunjuk Babylon. So takkan dia tak pernah pergi jumpa Egypt kan? Takkan tak jumpa Egyptians. And then at the same time, adakah dunia dewa Mesir kuno ni sebenarnya macam Asgard juga? Maksudnya adakah dia orang daripada planet lain atau reality lain? Cuma bila every time dia orang turun ke bumi dan manusia agungkan dia orang macam dewa. So it creates a lot of question lah. It creates aku macam, adakah Thor pernah team up dengan Khonshu 10 tahun dulu ke? You know, ataupun adakah Odin pernah lepak dengan Ra? Lepas tu cerita macam susah kan, ada family dengan anak-anak dengan wife semua macam Pukimak dewa-dewa ni. I would love to know more. Ra dengan adik-beradik gaduh, anak-anak dia pun gaduh. Lepas tu mesti macam why we need to face this. Okay, dengan Odin, Zeus dengan Ra lepak sama-sama minum kopi macam kimak kan. Kau ada berapa wife? Aku ada banyak gila wife, anak-anak aku semua nak curi tahta aku, annoying gila. Okay, menarik juga ni. I'm looking forward for that. Okay, so kita akan ke segmen terakhir kita, iaitu harapan untuk siri Moon Knight. Go. Baiklah Nick, setelah kau menonton 4 episod pertama sebelum semua orang lain tengok, termasuk aku sendiri dan rakan-rakan Baskot yang lain, marah, jealous je, tak nak cakap ni tapi nak cakap juga. So, apakah harapan anda
setelah menonton hanya 4 episod pertama. Tak tengok sampai habis lagi kan. So harapan mesti lain sikit. So harapan aku adalah selepas ini berakhir, orang stop lah buat lawak yang Moon Knight adalah Batman MCU ataupun ahli Sailor Moon. Come on guys, come on. Tapi at the same time, aku berharap yang orang akan more aware of mental illness DID ni, iaitu Dissociative Identity Disorder, dan juga orang akan mula berharap Moon Knight crossover dengan watak-watak lain. Contohnya Moon Knight dengan Doctor Strange, Moon Knight dengan Ghost Rider, Moon Knight dengan Punisher, Moon Knight dengan Werewolf from Night, Werewolf in Nights. I think dia membuka a whole new part of Marvel lah pada aku, iaitu Marvel mysticism. Kalau selama ni kau hanya tengok dari segi angle Doctor Strange dengan Wanda, sekarang kau dah masuk macam level dewa-dewa kuno ni. It's like it's a whole different part of supernatural lah. Ya, pada aku, ya, dia bukan Marvel Mystic. Macam kalau kau tengok Wanda dengan Doctor Strange tu adalah Marvel Mystic. Ini ialah Marvel Supernatural. Lebih dengan penuh vampire, penuh mysticism, and penuh gods and religions. I think it's very very exciting, and I cannot wait to see maybe bila dalam MCU Phase 5 ada Avengers Secret War, tiba-tiba kau ada mamat gila dengan 4 identity ni datang menolongkan keadaan. Aku tak boleh imagine lah kalau Captain America ke Iron Man ke ataupun Hulk kena bercerita dengan Moon Knight. Betul, kejap Mark, kejap Steve, kejap Khonshu, aku tengah cakap dengan siapa ni sial? Ada berapa episod semua in total ni? In total ada 6 episod Moon Knight musim pertama. Aku nak cakap terima kasih kepada Disney Plus Hotstar kerana bagi aku peluang untuk menonton preview episodes, first 4 episodes. Thank you. Sila bagi lagi banyak episod. Kami akan review setiap minggu. Dan untuk penonton di rumah, join us every week mulai hari Khamis ni, di mana kita bakal membedah dan membincangkan episod Moon Knight setiap minggu selama 6 minggu. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.